Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya harap semua pelajar-pelajar tahun 5 berada dalam keadaan sihat dan dijauhkan daripada segala penyakit. Okey, hari ini kita akan sambung pembelajaran kita bagi mata pelajaran akhlak. Sebelum tu, kita mulakan pembelajaran kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah dan doa belajar. Saya minta semua murid mengaminkan bacaan doa saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okey, sebelum kita lanjutkan lagi pembelajaran kita, saya ingin semua pelajar tonton dulu video yang saya paparkan. Okey, semua dah tonton video tadi kan? Okey, video tadi ada kaitan dengan pembelajaran kita hari ini. Okey, kalau kamu tengok video tadi berkaitan dengan apa? Ya, okey, video tadi berkaitan dengan tajuk syukur. Jadi tajuk kita adalah ciri-ciri orang yang bersyukur. Okey, saya nak tanya berkenaan video yang saya paparkan tadi. Kamu tengok orang-orang yang ada dalam video tersebut, adakah mereka tergolong daripada orang-orang yang bersyukur? Pada saya, mereka bukanlah orang-orang yang bersyukur kerana mereka tidak bersyukur dengan nikmat yang mereka ada. Mereka mengharapkan nikmat yang lebih banyak sedangkan mereka tidak mampu melebihi kemampuan mereka, tapi dia nak nikmat yang lebih besar lagi. Okay, jika dibandingkan dengan orang yang tidak berkemampuan, jadi orang OKU tadi, orang OKU itu lebih bersyukur. Ya. Okay, sekarang ni kita tengok tajuk dalam ciri-ciri orang yang bersyukur. Kita tengok satu persatu, ada 5 yang saya senaraikan. Dan kita tengok sama adakah ciri-ciri orang yang bersyukur ini terdapat pada diri kita. Okey. Ciri-ciri orang yang bersyukur yang pertama. Okay, saya nak kamu semua ikut apa yang saya baca ya. Okay, yang pertama, taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Sekali lagi, taat kepada
Allah. Sekali lagi kelas. Taat kepada Allah. Okey, ciri-ciri orang yang bersyukur yang kedua. Sujud syukur. Sujud syukur. Sekali lagi. Sujud syukur. Apa dia kelas? Sujud syukur. Okey, kita tengok yang ketiga. Ciri-ciri orang yang bersyukur yang ketiga. Rajin beribadah. Rajin beribadah. Apa dia? Rajin beribadah. Sekali lagi. Rajin beribadah. Okey, nombor 4. Ciri-ciri orang bersyukur nombor 4. Menjauhi larangan Allah. Menjauhi larangan Allah. Apa dia kelas? Menjauhi larangan Allah. Sekali lagi. Menjauhi larangan Allah. Dan yang terakhir iaitu nombor 5. Redha dengan ketentuan Allah. Redha dengan ketentuan Allah. Apa dia kelas? Redha dengan ketentuan Allah. Sekali lagi. Redha dengan ketentuan Allah. Okey, kita akan huraikan satu persatu. Ini saya akan terangkan pada kamu setiap ciri-ciri orang yang bersyukur. Okey, kita tengok ciri-ciri orang yang bersyukur. Yang pertama, apa tadi? Taat kepada Allah. Apa maksud taat kepada Allah? Okey, taat kepada Allah ni maknanya melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Melaksanakan apa yang telah diwajibkan oleh Allah kepada manusia. Contoh perintah Allah apa? Solat, puasa, zakat dan sebagainya. Okey, saya ambil disebabkan ini bulan puasa, saya ambil tajuk puasa ya. Okey, saya nak tanya dulu. Siapa hari ini dia tak puasa? Okay, saya harap semua pelajar-pelajar yang saya kasihi ini berpuasa pada bulan Ramadan. Okay, kalau kamu berpuasa pada bulan Ramadan, bermakna kamu telah menjalankan perintah Allah. Kamu telah taat kepada perintah Allah. Okay, bila kamu dah taat pada perintah Allah, bermakna kamu mempunyai ciri-ciri orang yang bersyukur. Tahniah orang yang ada ciri-ciri tersebut. Dia taat kepada Allah, maknanya dia ada ciri-ciri orang bersyukur. Dan dia juga telah menunjukkan bahawa dia telah bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah bagi. Apa nikmat yang Allah bagi pada kita? Contoh nikmat yang ada pada kita sekarang, yang anggota badan kita merupakan nikmat yang Allah pinjamkan pada kita. Ya, tangan, mata, mulut yang kita gunakan. Sebab tu kita gunakan dengan sebaik yang mungkin. Okay, Allah bagi lagi makan dan minum. Ya, Allah bagi kita hidup. Itu merupakan nikmat yang paling besar yang Allah bagi pada manusia. Jadi kita hendaklah taat kepada Allah. Itu merupakan salah satu ciri-ciri orang yang bersyukur. Okey, ciri-ciri orang yang bersyukur yang kedua. Kita tengok sujud syukur. Sujud syukur. Okey, apa maksud sujud syukur? Siapa yang pernah dengar perkataan sujud syukur? Atau siapa yang pernah melakukan sujud syukur? Okey, tahniah pada orang yang pernah melakukan sujud syukur. Okey, sujud syukur tu adalah apabila kamu mendapat nikmat ataupun kamu mendapat kejayaan, kamu digalakkan untuk melakukan sujud syukur. Okey ya. Contoh, okey, tahun depan kamu akan ambil UPSR dan PSRA ya, insya-Allah. Okey, jika kamu lulus dengan cemerlang, dapat 6A, dapat mumtaz, okey, kamu maknanya kamu telah mendapat kejayaan, kamu digalakkan untuk sujud syukur. Macam mana cara sujud syukur? Okay, caranya macam sujud biasa, cuma tidak perlu Al-Fatihah, tidak perlu surah-surah. Kamu niat untuk sujud syukur, kamu sujud dan baca bacaan sujud syukur dan beri salam. Okey, siapa tahu bacaan sujud syukur? Okey, kalau tak tahu, okay, ikut saya baca ya. Nanti kita hafal sama-sama. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin.
Okey, kita ulang sekali lagi. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Okey, faham ya? Lepas ni kita boleh hafal. Bila kamu dah hafal, kamu boleh laksana dan kamu boleh praktikkan dalam kehidupan harian. Okey, ciri-ciri orang yang bersyukur nombor 3. Apa tadi nombor 3? Rajin beribadah. Okey, maknanya kita kena sentiasa mempertingkatkan ibadah kita. Ada waktu terluang, kita beribadah kepada Allah. Apa ibadah pada Allah? Sama ada ibadah umum atau ibadah khusus. Tahu ibadah umum? Ibadah umum contohnya macam membantu. Sekarang disebabkan bulan Ramadan, kamu boleh bantu ibu kamu untuk memasak makanan berbuka, kan? Okey. Macam ibadah khusus, okey, kamu dalam bulan Ramadan selalunya orang buat khatam, baca Al-Quran ya, baca Al-Quran sampai khatam. Okey, satu Al-Quran. Ada juga digalakkan untuk bersedekah. Janganlah pula kamu dah sedekah, kamu cakap, aku hari tu tadi semalam aku sedekah sekian-sekian ringgit. Bila kamu sedekah, kamu cerita dengan orang, tak dapat pahala. Hilang balik pahala kamu tu. Okey. Dan dalam bulan Ramadan juga ada hari yang istimewa, iaitu malam Lailatul Qadar. Malam ni tak ada pada malam bulan-bulan yang lain, cuma ada pada bulan Ramadan. Jadi dalam bulan Ramadan ni kita rebut peluang Lailatul Qadar tu untuk beribadah kepada Allah ya. Sebabnya malam Lailatul Qadar tu lebih baik daripada 1000 bulan. Okey, dan lepas dia bulan Ramadan, kita ada bulan Syawal kan. Dalam bulan Syawal, kamu boleh tingkatkan ibadah lagi dengan berpuasa sunat selama 6 hari di bulan Syawal. Dan seterusnya, selepas bulan Syawal, kamu boleh lagi tingkatkan ibadah lain ya. Itu maknanya kita sentiasa meningkatkan ibadah pada Allah. Ada masa terluang, kita beribadah kepada Allah. Jangan waktu terluang kita gunakan dengan perkara yang sia-sia. Okey, dan satu lagi, ya, tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Itu tujuan Allah menciptakan manusia. Jadi kita hendaklah rajin beribadah untuk menunjukkan yang kita ni mempunyai ciri-ciri orang yang bersyukur ya. Okey. Okey, yang keempat, ciri-ciri orang yang bersyukur, menjauhi larangan Allah. Apa maksud menjauhi larangan Allah? Okey, maksudnya kita cuba elakkan diri kita dari mendekatkan diri kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Tahu kan perkara yang dilarang oleh Allah? Contohnya yang terdapat dalam sifat-sifat mazmumah, iaitu sifat-sifat yang keji. Okey? Menipu, menindas, melakukan kezaliman, mencuri, itu adalah sifat-sifat mazmumah, yang sifat yang dilarang oleh Allah. Okey, jadi kita cuba jauhkan diri kita daripada terjebak dengan perkara yang dilarang oleh Allah. Okey, jadi caranya tadi, caranya untuk menjauhkan diri daripada larangan Allah, iaitu dengan sentiasa rajin beribadah. Rajin beribadah, insya-Allah kita akan jauhkan diri kita daripada larangan Allah. Okey, ciri-ciri yang terakhir, ciri-ciri orang yang bersyukur. Yang kelima adalah redha dengan ketentuan Allah. Redha dengan ketentuan Allah. Apa maksud redha? Redha tu maknanya kita terima dengan hati yang ikhlas. Kita terima dengan hati yang terbuka. Apa yang Allah tentukan pada kita, kita terima dengan redha. Kita terima dengan ikhlas. Jangan kita mengeluh. Kenapa kita hidup macam ni? Kenapa kita miskin? Kalau semua nak tahu,
apa yang Allah dah tentukan pada setiap makhluknya itu merupakan perkara yang terbaik pada orang tersebut. Maknanya apa yang Allah tentukan pada setiap makhluk tu itu adalah terbaik pada orang yang menerimanya. Okey, ketentuan Allah tu merupakan qada dan qadar. Apa qada dan qadar tu? Yang terdapat dalam rukun iman. Ya, kalau kita beriman kepada Allah, bermakna kita kena redha dengan ketentuan Allah. Ya, kalau kita redha dengan apa yang telah Allah aturkan pada hidup kita hidup susah ke, kita hidup senang ke, kalau kita redha, kita akan hidup lebih bahagia, kita akan hidup lebih aman dan damai. Okey, kita akan ulang sekali lagi ciri-ciri orang yang bersyukur. Okey, kita ulang sama-sama sekali lagi ciri-ciri orang yang bersyukur. Yang pertama, taat kepada Allah. Sekali lagi kelas, taat kepada Allah. Yang nombor 2, sujud syukur. Sujud syukur. Okey, yang ketiga, okey, rajin beribadah. Rajin beribadah. Ciri-ciri orang yang bersyukur. Yang keempat, menjauhkan larangan Allah. Menjauhi larangan Allah. Ya, menjauhi larangan Allah. Okey, ciri-ciri orang yang bersyukur yang terakhir adalah redha dengan ketentuan Allah. Sekali lagi, redha dengan ketentuan Allah. Okey, sekali lagi kelas, kita akan ulang sekali lagi. Okey, cuba ulang sekali lagi. Yang pertama, ciri-ciri orang yang bersyukur. Yang pertama, taat kepada Allah. Yang kedua, sujud syukur. Yang ketiga, rajin beribadah. Yang keempat, menjauhi larangan Allah. Yang kelima, redha dengan ketentuan Allah. Cuba ulang sekali lagi. Kita sama-sama ya. Okey, yang pertama, taat kepada Allah. Yang kedua, sujud syukur. Yang ketiga, rajin beribadah. Yang keempat, menjauhi larangan Allah. Yang kelima, redha dengan ketentuan Allah. Okey, itu 5 ciri-ciri orang yang bersyukur. Okey, lepas kamu dah ingat, kamu dah hafal, okey, saya ada sediakan kuis dan saya akan bagi link tu nanti dekat grup. Okey, ini yang saya dah print lah soalan kuisnya dekat ni, quizzes. Okey, kamu boleh jawab dekat link. Buka link tu kamu boleh jawab. Ada 5 soalan. Senang je, ada berbagai aneka soalan dah. Ada yang tik, ada yang kamu kena isi. Ada 5 soalan ya. Okey, lepas kamu dah jawab quiz, okey, saya nak kamu buat ni. Okey, saya nak kamu buat latihan ni dekat dalam buku latihan ataupun ya dalam buku nota. Okey. Senaraikan ciri-ciri orang yang bersyukur. Tadi kita dah hafal 5 ciri-ciri orang yang bersyukur, tapi kat situ saya minta 4 saja ciri-ciri orang yang bersyukur. Ya, kamu tulis balik soalan dan jawab, dan soalan jawapan kamu snapkan dan hantar pada saya. Ya. Sebelum kita tutup, kita ulang sekali lagi ciri-ciri orang yang bersyukur bagi kita lebih faham dan ingat. Okey, yang pertama ciri-ciri orang yang bersyukur, taat kepada Allah. Yang kedua, sujud syukur. Yang ketiga, rajin beribadah. Yang keempat, menjauhi larangan Allah. Yang kelima, redha dengan ketentuan Allah. Okey, sekali lagi kita ulang sekali lagi. Yang pertama, taat kepada Allah. Yang kedua, sujud syukur. Yang ketiga, rajin beribadah. Yang keempat, menjauhi larangan Allah. Yang kelima, redha dengan ketentuan Allah. Okey. Sekali lagi saya ingatkan, apabila kamu mendapat nikmat atau kejayaan, kamu digalakkan, maknanya kamu dituntut untuk melakukan sujud syukur. Ya, tadi bacaan yang saya dah sebut tadi, kamu hafalkan dan ingat dan boleh dipraktikan. Okey, saya berharap agar
kita semua ni tergolong daripada dalam orang-orang yang bersyukur, dan kita juga mempunyai ciri-ciri orang yang bersyukur agar kita mendapat rahmat dan juga nikmat yang berterusan daripada Allah, insya-Allah. Okey, saya sudahi topik perbincangan dan pembelajaran kita hari ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam bissawab. Kita akan berjumpa pada pembelajaran yang akan datang. Semoga kita semua terus beramal dan bersyukur dengan nikmat yang diberi oleh Allah. Ya. Okey, saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.